Perjalanan hidup tidak selamanya indah bagi semua orang. Ada yang terduga dengan dugaan yang tak terlintas oleh akal fikiran. Namun segalanya dihadapi dengan ketabahan dan kecekalan, terus melangkah berdepan hari-hari yang mendatang. Minggu ini, Denyut Nadi menemui seorang pesakit kegagalan buah pinggang yang bersetuju berkongsi pengalaman beliau bersama kita semua. Mula-mula memang tak dapat nak terima kenyataan lah. Semua orang takkan dapat terima bila dah sakit ni kan. Lagi-lagi penyakit kronik ni kan. Bersama saya pada hari ini Cik Sri Juliana Ahmad Makhtar, salah seorang daripada pesakit buah pinggang. Cik Juliana, antara simptom awal yang selalunya dialami setiap pesakit mungkin berbeza. Jadi bagaimana pula bagi Cik Juliana? Apakah simptom yang Cik alami dan bila Cik dapat tahu Cik menghidap penyakit buah pinggang ini? Simptom-simptom awal yang saya dapat, dia sembat-sembat satu badan. Dia bila nak berlaku tu dia pada pagi lah. Pagi sampai ke malam. Yang paling dia kuat tu dia macam semput. Bila kita kerja penat, letih, macam oksigen tak sampai lah. Dia akan jadi semput. Jadi semput. Semput tu memang sangat sakit ke? Dia tak sakit, dia oksigen tak sampai kepala. Pernafasan tak cukup. Jadi macam pening-pening, ada pening-pening ke? Pening tak ada. Dia macam lelah lah. Semput lelah je. Lelah. Jadi bila Cik dapat tahu Cik? Yang dapat tahu bila cek darah lah. Cek darah 3 kali dekat hospital. Dapat tahu bulan 6 2010. 2010. Dah tahu tu dah kira dah kecut lah. Buah pinggang dah kecut. Oh, okey. Jadi dari segi kos rawatan pula ya, adakah rawatan ini ditanggung oleh Cik sendiri ataupun dapat bantuan kewangan daripada insurans ke dan sebagainya? Daripada kos rawatan dapat daripada Perkeso lah sebab kita sakit dalam masa kerja. Jadi Perkeso semua yang tanggung kos rawatan apa semua. Tadi saya ada perasan Cik Juliana berniaga kecil-kecilan di hadapan rumah Cik dan saya kagum dengan fikiran positif dan semangat Cik untuk berniaga walaupun menghidap penyakit buah pinggang ini. Jadi sebagai perkongsian, boleh Cik ceritakan sikit bagaimana perasaan Cik ketika menghidap pertama sekali menghidap penyakit ini? Sampailah sekarang dan bagaimana Cik terus kekal positif? Daripada segi berniaga tu, orang kata semangat lah, semangat keluarga, kawan-kawan, bagi sokongan lah untuk terus hidup. Jadi bila kita berniaga ni, kita dapat tengok orang. Jadi jiwa kita happy, tak ada tekanan lah. Macam itu. Bagaimana pula dari segi rutin harian yang Cik selalu buat? Adakah Cik bersenam ke, berjalan ke untuk meningkatkan lagi kesihatan diri? Setakat ni untuk kesihatan lah, saya cuba buat alternatif iaitu urutan terapi untuk mengekalkan kesihatan lah. Dia boleh menghasilkan peluh yang banyak. Tak perlu nak berjoging, tak perlu nak mengayuh basikal. Itu dah cukup untuk bagi kesihatan lah. Boleh huraikan lagi apa itu? Macam apa yang Cik kena buat sebenarnya? Tak ada apa, cuma kita baring je. Baring je? Baring je. Baring je. Dia macam sauna ke apa ke? Lebih kurang lah. Dia terapi tulang belakang. Oh, terapi tulang belakang. Selepas pada 2 minggu hospital tu balik sini. Balik sini tu dia macam berat lah. Macam tak boleh nyawa. Tidur, muntah-muntah. Lepas tu bawa pergi bubat kampung. Macam biasa. Lepas tu baru pergi hospital. Di hospital tu, kita suruh buat tebuk perut. Lepas tu buat tu lah macam okey lah. Boleh makan. Boleh makan. Macam sebuah buat lah juga. Dia garam banyak kan. Urea. Urea dia tinggi.
Lepas ada cuci mula-mula tu jadi okey. Macam biasa ada kapur lah. Lepas duduk lama kot ni. Sebulan pula. Sebulan pula. Sebulan kot. Lepas tu naik sepuk pula. Dibuat pula. Sampai 3 kali. Pasal muka fistula tak boleh guna lagi kan. Ketabahan Cik Juliana seharusnya kita jadikan sebagai satu inspirasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Jadi teruskan bersama saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang simptom penyakit buah pinggang ini. Apabila seseorang pesakit mengalami kegagalan fungsi buah pinggang, antara rawatan yang boleh dijalani adalah rawatan hemodialisis. Bagi Cik Juliana, jadual rawatan hemodialisis beliau adalah sekerap 3 kali seminggu, iaitu 4 jam setiap sesi bagi menggantikan fungsi buah pinggang untuk membersihkan darah di dalam tubuh beliau. Berapa jam dah cuci? So far okey kan? Doktor, boleh saya tanya beberapa soalan? Jadi doktor, apakah cara rawatan untuk sakit gagal buah pinggang tahap akhir selalunya? Okey. Secara umumnya kita cara rawatan pesakit gagal buah pinggang tahap akhir dia terbahagi kepada 3. Jadi yang biasanya yang pertama kita renal transplant ataupun kita panggil transplant buah pinggang. Tapi di situ dengan syaratnya pesakit dia memenuhi kriteria lah untuk screening dan juga memiliki donor ataupun penderma. Untuk didermakan biasanya kita ambil pasangan ataupun ahli keluarga terdekat. Jadi bila pesakit ada syarat-syarat tersebut kita akan merujuk pesakit kepada hospital lain lah, hospital besar lain sebab di HUSM kita tidak terdapatlah prosedur untuk renal transplant. Yang kedua, kita ada pencucian buah pinggang ni melalui air dan juga darah. Jadi air itu yang kita kata tadi peritoneal dialysis. Yang kedua peritoneal dialysis di mana peritoneal dialysis ni dia catheter ataupun wire tank-off. Tank-off tu akan dimasukkan di bawah pusat, ditanam di situ dan dia akan masuk ke dalam peritoneum. Peritoneum tu adalah lapisan, selaput. Ya, betul lah kan. Lapisan perut dia melindungi abdomen dalam organ dalam yang lain kan. Jadi dekat situ bahan kumuh semua tu kumpul dekat situlah, urea tinggi, kreatinin tinggi, fosfat dia akan dibuang melalui wire tank-off tadi. Dan kita akan gantikan dengan cairan dialysate daripada beg cuci air itu sendiri. Jadi cara dia macam tu. Yang ketiga kita ada hemodialisis. Cuci darah. Itu saya tahu. Itu selalunya kita common lah kita dengar kan kebiasaannya. Hemodialisis orang tahu cuci darah ni hemodialisis saja. Dia tak tahu yang cuci air. Jadi hemodialisis ni dia adalah pencucian melalui darah di mana kita memerlukan akses ataupun jalan untuk menghubungkan pesakit dengan mesin darah. Mesin dialisis ni. Seperti Kak Juliana buat ni lah sekarang ni. Jadi kita akan biasa ada 2 lah akses. Yang pertama sekali melalui yang catheter ataupun kita kata sementara. Dia ada sementara dan kekal. Kalau sementara dia ada biasa tak Hani tengok ada macam wayar dekat leher. Ya pernah. Yang tu kita panggil IJC kan. Catheter melalui leher ataupun peha. Yang tu untuk sementara. Sebab apa? Yang keduanya kita ada tapak. Tapak ni kekal. Yang fistula kekal lah. Selalunya dia buat dekat tangan ya. Dekat tangan fistula tu. Biasanya fistula pun nak buat tu dia makan masa untuk dia matang, lepas buat bukan boleh terus pakai. Jadi kita akan pakai yang akses sementara tadi. Sementara kita akan pakai wayar leher sebelum yang tetap. Bila dah tetap ni dah functioning okey, kita akan buanglah wayar ni, pakai kekal sampai ni fistula.
Hemodialisis ini sebenarnya merupakan satu daripada kaedah rawatan gantian ginjal dengan menggunakan mesin hemodialisis. Rawatan dilakukan 3 kali seminggu, sekurang-kurangnya 4 jam setiap sesi rawatan. Sebentar tadi kita telah pun mendapat informasi tentang rawatan dialisis. Jadi teruskan bersama kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penyakit buah pinggang bersama Dr. Imran selepas ini. Doktor, setiap rawatan mempunyai risikonya yang tersendiri. Jadi bagi pesakit yang mempunyai kegagalan buah pinggang, apakah peratus yang ada untuk mereka hidup seperti normal? Ini adalah satu perspektif yang kita biasa temui apabila kita menasihati pesakit untuk menjalankan rawatan kegagalan buah pinggang, itu dialisis. Kebanyakan pesakit mereka merasakan sukar untuk menjalani rawatan dialisis kerana beranggap selepas mereka mengalami rawatan dialisis, mereka tidak akan mampu hidup seperti biasa lagi. Ya, betul. Apabila kita mengalami kegagalan buah pinggang, ada beberapa komplikasi dan juga kesukaran yang akan dialami oleh pesakit. Namun, apabila proses dialisis itu berjalan dengan lancar dan pesakit mengikut jadual ditetapkan, kebanyakannya akan mampu menjalani kehidupan seperti biasa. Dr. Imran, setiap tahun terdapat lebih kurang 6,000 kes baharu yang ada di kalangan pesakit berumur 40 ke 60 tahun. Jadi ada peningkatan dalam lebih kurang 25% di situ. Dr. Imran boleh terangkan dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih spesifik lagi tentang apakah punca utama terjadinya penyakit buah pinggang ini? Penyebab utama kerosakan atau kegagalan buah pinggang di antara pesakit kita adalah kencing manis atau penyakit diabetes. Penyakit diabetes telah menyumbang lebih kurang 50% daripada penyebab kenapa pesakit harus melalui proses dialisis. Okay. Penyebab yang kedua adalah penyakit darah tinggi yang menyumbang lebih kurang dalam 30 ke 20% sebab utama kerosakan buah pinggang, dan sebab-sebab lain lagi seperti penyakit cakitan kuman, penyakit autoimun dan juga penggunaan obat-obat yang boleh merosakkan buah pinggang. Okay. Dalam penyakit diabetes ni, peningkatan kita lihat adalah kerana penyakit diabetes itu sendiri dari tahun ke tahun telah meningkat dengan mendadak di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Okay. Daripada data statistik yang terawal, kita lihat lebih kurang 30% daripada rakyat Malaysia adalah pengidap penyakit diabetes. Dan penyakit diabetes ini seperti saya nyatakan tadi, jika tidak dirawat dan tidak dikawal awal-awal, dia akan menyebabkan kegagalan buah pinggang dalam masa beberapa tahun selepas penyakit didiagnos dengan diabetes.
pemindahan organ buah pinggang ataupun organ transplant adalah kaedah yang terbaik yang dilakukan bagi pesakit buah pinggang. Akan tetapi jumlah pendermanya sangat kurang, jadi ia sukar untuk dijalankan. Jadi doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut tentang proses rawatan ini? Okey, untuk mendapat buah pinggang baru di negara kita, dia ada dua cara. Okey. Sama ada daripada keluarga yang terdekat, semana suami atau isteri, daripada ibu kepada anak, ibu bapa kepada anak, ataupun daripada adik-beradik. Okey. Cara yang kedua untuk mendapat organ derma daripada kadaver. Itu organ yang kita dapat daripada orang yang telah meninggal ataupun orang yang mengalami brain death. Okey. Untuk sumber yang kedua, iaitu sumber kadaver, sangat limit, sangat kurang kerana pesakit yang diterima biasanya adalah pesakit yang mengalami kemalangan jalan raya ataupun pesakit yang ternak di ICU, yang di mana kita tahu mereka tiada chance untuk hidup seperti biasa lagi atau koma. Dan pesakit ini jika dia bersetuju untuk menderma buah pinggang ketika dia masih hidup dengan sihat, ahli keluarga boleh memberi kebenaran kepada pihak hospital untuk mengambil organ seperti buah pinggang untuk didermakan kepada orang lain. Pada 2010 masa saya baru kenal itu, adik pernah bersuara lah dia nak bagi buah pinggang. Tapi untuk jangka masa lama mungkin tak dapat dia teruskan sebab dia mungkin terlalu muda untuk bagi buah pinggang dia tu. Tapi bila saya tanya doktor, tanya misi untuk terima buah pinggang ni, banyak risiko lah. Daripada segi penjagaan dia, kawalan penjagaan makanan, kehidupan seharian lah. Bila saya start cuci buah pinggang ni, secara automatik pengurusan pihak hospital akan memasukkan nama dalam senarai penderma buah pinggang lah. Okey, tak dinafikan lah, untuk terima buah pinggang ni bukan senang lah. Jangka masa yang panjang. Lagipun saya sebagai pesakit yang baru mungkin lebih kepada orang yang lebih lama lah untuk menunggu buah pinggang tu. Daripada segi penerimaan pula, kita nak tengok darah dia sama ke tidak untuk serasi dengan kita lah. Jadi apakah amalan-amalan yang perlu seorang pesakit kegagalan buah pinggang ini buat bagi menjaga kesihatan mereka, seperti menjaga pemakanan mereka ataupun kadar air yang perlu diambil? Dia bergantung kepada tahap kerosakan kegagalan buah pinggang. Pada peringkat awal, iaitu seperti peringkat 1 sampai 3, kebanyakan pesakit mungkin tidak perlu terlampau strict, terlampau bergantung sangat kepada diet ataupun apa yang harus boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Tapi apabila kegagalan buah pinggang itu makin tinggi seperti tahap 3 atau tahap 5, ataupun apabila mereka harus melalui rawatan dialisis, akan ada limitasi atau yang mereka harus ikut. Okey. Yang paling utama sekali adalah dari segi makanan yang mengandungi potasium. Garam potasium adalah satu garam yang harus dinyahkan oleh buah pinggang kita. Tapi bila kita mengalami kegagalan buah pinggang, garam potasium yang banyak dalam makanan seperti buah-buahan ataupun dari sayur-sayuran hijau, ini jika tidak dikawal oleh pesakit, potasium yang tinggi akan boleh menyebabkan kegagalan jantung. Ataupun pesakit mengalami kegagalan buah pinggang dan tidak mampu membuang air kencing seperti biasa, seharusnya pesakit harus menjaga air yang banyak mana air yang diminum oleh mereka.
dan juga dari segi kandungan protein. Okey. Pada peringkat awal sebelum dialisis, biasa kita menasihati pesakit agar tidak mengambil kandungan protein terlampau tinggi sangat. Kerana protein inilah yang akan dicernakan oleh badan, dan bahan sampingan daripada protein inilah yang harus dibuang, dicuci oleh buah pinggan. Jika banyak protein kita ambil, kita membebankan lagi buah pinggan kita. Saudara, pesakit buah pinggang yang tidak menjalani pembedahan pemindahan buah pinggang seharusnya mendapat rawatan dialisis secara berterusan mengikut jadual yang ditetapkan bagi menggantikan fungsi buah pinggang. Jadi, dorongan serta semangat daripada ahli keluarga amat penting dalam usaha untuk memastikan pesakit buah pinggang untuk terus kekal positif dalam menjalani kehidupan seperti biasa. Sebelum kita berpisah, mari kita dengar kata-kata pesanan daripada Cik Juliana. Harapan nak sihat macam biasa, tak nak bagi susah orang ramai, terutama ahli keluarga. Kalau boleh nak berdikari sendirilah, tak perlu nak minta bantuan orang lah.